Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa lagi Ustazah dalam tajuk yang seterusnya, Surah An-Nur ayat 30 hingga ke 31, kewajipan memelihara maruah diri. Sama-sama kita bincangkan tajuk ini. Surah An-Nur ayat 30-31. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum dzalika azka lahum innallaha khabirum bima yasna'un. وَكُلِّ الْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُورِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. صدق الله. Anak-anak sekalian, mari sama-sama kita lihat perintah Allah yang terdapat dalam surah An-Nur ayat 30 hingga ke 31. Perintah yang pertama dalam ayat ini adalah menundukkan pandangan. Apa maksud menundukkan pandangan ini adalah Allah memerintahkan hamba-Nya menjaga pandangan mereka dari melihat perkara yang haram. Pandangan mata yang menyalahi syarak akan menjerumuskan seseorang kepada keburukan dan kerosakan, contohnya seperti perbuatan zina. Islam memang dah cukup lengkap untuk kita sehingga siap dengan panduan bagaimana cara untuk menundukkan pandangan tersebut. Pertama, sentiasa mengingati Allah, contohnya dengan cara berzikir. Yang kedua, hindari tempat-tempat maksiat. Yang ketiga, sekiranya kita terlihat
perkara-perkara kemaksiatan, segeralah mengalihkan pandangan. Yang keempat, memilih untuk melihat bahan-bahan yang baik dan bermanfaat sahaja. Dan yang kelima, perbanyakkanlah amalan berpuasa, iaitu puasa sunat, kerana puasa juga merupakan benteng daripada kemaksiatan. Lihat pula pada perintah Allah yang kedua dalam surah ini, memelihara kehormatan. Apakah yang dimaksudkan dengan memelihara kehormatan? Kita lihat satu persatu. Yang pertama, menghindarkan perbuatan zina, lesbian, homoseksual dan onani. Yang kedua, berpakaian yang menepati kehendak syarak. Walaupun kita tahu banyak fashion yang menarik minat kita, namun perlu kita ingat, pilihan utama kita adalah yang menepati kehendak syarak. Manakala yang ketiga, menjaga tata susila dalam pergaulan, termasuk dalam media sosial. Dan yang keempat, bercakap perkataan yang baik, lemah lembut dan sopan santun. Suka Ustazah ingatkan di sini, dalam cara kita memelihara kehormatan diri, dalam usaha kita memelihara kehormatan diri, cuba elakkan beberapa perkara yang boleh mencabut kehormatan diri kita, terutamanya bagi pelajar-pelajar perempuan. Kita sama-sama lihat di dalam gambar slide ini, ada 3 perkara yang perlu kita elakkan. Yang pertama, elakkan diri daripada disentuh oleh orang yang bukan mahram kita. Yang kedua, elakkan diri daripada diraba, disentuh pada seluruh kawasan ataupun di anggota badan kita. Dan yang ketiga, elakkan diri daripada individu yang cuba menunjukkan gambar-gambar lucah atau gambar-gambar yang tidak senonoh kepada kita. Perintah Allah yang seterusnya dalam ayat surah An-Nur ini adalah menutup aurat. Aurat ialah kawasan yang perlu kita tutup atau kita jaga, sama ada lelaki atau perempuan. Sebagaimana yang ada pada gambar di dalam slide Ustazah ini, kita lihat apa antaranya yang disuruh oleh Islam. Aurat lelaki sebagaimana yang anak-anak ketahui adalah antara pusat dan lutut, manakala aurat perempuan adalah seluruh anggota badan kecuali muka dan pergelangan tangan. Islam menggariskan ciri-ciri pakaian yang sesuai. Di sini diterangkan antara ciri pakaian yang sesuai terutamanya kepada wanita atau perempuan. Tudung yang labuh menutupi dada serta tidak jarang. Yang kedua, lengan baju panjang sehingga ke pergelangan tangan. Yang ketiga, baju yang labuh dan longgar serta tidak jarang. Yang keempat, kain atau seluar yang dipakai perlu labuh hingga ke buku lali. Yang kelima, memakai sarung kaki atau stokin. Pakaian digariskan oleh Islam ini adalah pakaian ketika berhadapan dengan yang bukan mahram dengan kita. Kita lihat pula keadaan aurat seorang perempuan. Ada 4 keadaan diterangkan tentang aurat seorang perempuan. Yang pertama, ketika bersama dengan wanita Islam yang lain. Had aurat adalah dari pusat hingga ke lutut. Yang kedua, ketika bersama dengan lelaki mahram.
daripada pusat hingga ke lutut, namun sekiranya dikuatiri boleh menimbulkan fitnah, maka hendaklah wanita tersebut berpakaian sopan yang boleh menutup tubuhnya. Situasi yang ketiga, ketika bersama dengan lelaki bukan mahram. Sudah pasti seluruh anggota badan perlu ditutup kecuali muka dan tapak tangan. Manakala situasi yang keempat, ketika bersama dengan wanita bukan Islam, seluruh badan kecuali anggota yang zahir ketika bekerja. Perintah Allah yang terakhir dalam ayat surah An-Nur ini adalah bertaubat, iaitu perbuatan kembali kepada Allah dengan menyesal bersungguh-sungguh terhadap dosa yang telah dilakukan. Cara bertaubat yang telah digariskan oleh Islam serta syaratnya ada 4. Yang pertama, menyesal atas dosa yang dilakukan. Yang kedua, berhenti lakukan dosa. Yang ketiga, berazam tidak mengulangi perbuatan salah tersebut. Dan yang keempat, meminta maaf dan memulangkan hak sekiranya perbuatan salah dan dosa itu yang kita lakukan bersangkutan dengan manusia. Kita sampai kepada pengajaran ayat. Yang pertama, anak-anak, kita hendaklah menundukkan pandangan daripada melihat perkara haram agar beroleh syurga. Yang kedua, kita hendaklah berpakaian menutup aurat agar terhindar daripada fitnah dan gangguan manusia. Ustazah sambung 2 pengajaran ayat lagi. Kita hendaklah sentiasa bertaubat agar dicintai oleh Allah. Dan yang terakhir, kita hendaklah jaga kehormatan diri agar hidup kita sentiasa diberkati Allah. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.